Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pemilik sekalian alam, yang maha agung, yang maha perkasa, yang maha bijaksana dan yang maha mengatur segala-galanya. Selawat serta salam atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita sekali lagi dalam siri bacaan kita tentang bagaimana membantah hujah para penyeru pluralisme agama yang mana mereka berhujah dengan Quran dengan cara yang salah. Orang-orang pluralisme ni yang kalau orang kafir bercerita, kita memang tak ambil kisahlah pasal dia memang dah bukan Islam. Tapi golongan pluralisme yang paling kita bimbang ialah pluralisme yang berada dalam agama Islam, di mana mereka ni boleh menggunakan hujah-hujah dari ayat-ayat Al-Quran untuk menyokong agenda pluralisme mereka. Jadi sebab itu kitab kita ni adalah untuk merungkai syubhah tersebut dan bagaimana bahayanya fitnah yang dibawa oleh mereka. InsyaAllah pada malam ni kita muka surat 235. Muka surat 235 iaitulah hujah mereka dengan Quran bahawa tujuan semua agama samawi adalah menegakkan keadilan. Makna kata, kalau selama kita adil, itulah matlamatnya. Tujuan agama diturunkan adalah untuk menegakkan keadilan. Kita kata apa kita kata? Hak betul apa betul? Tu syubhah tu. Hak betul apa? Tak sama. Hak betul lain. Hak betul ke apa? Sudah kita pun tak tahu betul dah. Yuk. Dia kata tujuan agama samawi semua ni adalah untuk menegakkan keadilan. Yang betul apa? Menegakkan tauhid. Semua rasul-rasul, agama-agama datang. Qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Nabi Nuh qala ya qaumi ibudullah. Nabi Hud qala ya qaumi ibudullah. Nabi apa lagi? Nabi Syuaib qala ya qaumi ibudullah. Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Quran kata tujuan rasul diutuskan untuk mentauhidkan Allah. Syubhah mereka untuk keadilan. Selama orang tu adil baik, maka Allah tidak akan menzalimi mereka. Syubhah kata syubhah? Syubhah. Jadi sebab tu dia kata, takkanlah Tuhan nak mengazab orang yang berbuat baik sedang dia adil. Selama dia adil, dia berbuat baik, tak kiralah agama apa pun. Tujuan agama diutuskan untuk mengajak manusia kepada kebaikan dan keadilan. Jadi jangan kita kata dia salah, tak, dia pun baik, kena kata dia baik. Syubhah kata syubhah? Syubhah. Ini syubhah. Baik. Para penyeru pluralisme agama meyakini bahawa semua agama hanyalah sarana, jalan untuk mencapai kemaslahatan manusia. Di antara kemaslahatan tersebut adalah menegakkan keadilan dan meninggalkan kezaliman. Skip. Kita tidak mengingkari bahawa syariat pada agama-agama samawi mengandungi
menegakkan keadilan dan menghilangkan kezaliman. Kita tak nafi bab tu. Tapi apakah itu tujuan agama-agama semuanya diturunkan oleh Allah? Mereka kata keadilan tujuan agama samawi, Nasrani ke Yahudi ke, diturunkan untuk menegakkan keadilan. Okey. Kita kata tak. Dia kata ya, ada ayat Quran yang menyokong perkataan tersebut. Ayat Quran mana tuan-tuan? Muka surat 236. Sejumlah penyeru pluralisme agama, perenggan bawah sekali. Bukan muka surat Quran, muka surat 236. Itu kita ni, buku kita. Nanti kita akan bagi tahu ayat dia. Ayat dia surah Hud ayat 117. Surah Hud ayat 117. Okey. Cari ayat tu. Surah Hud ayat 117. Surah yang ke-11 ayat 117. Okey, muka surat 234. Oh, sikit lah kita. Tadi 236, ni 234. Muka surat 234 dalam Quran. Muka surat buku 236. Ayat 117 dari surah Hud. Surah yang ke sebelah ni. Okey. Surah yang ke 11. Baik. Perhati ayat tu Para penyeru pluralisme agama berhujah atas keyakinan mereka dengan ayat-ayat Quran. Di antaranya adalah firman Allah dalam surah Hud. Haji Hussein Muhammad, haji dia ni, Hussein Muhammad berkata, keadilan, ini syubhah dia ni. Ni bukan jawapan alik kita ni, ni alik dia punya ni, pluralisme ni, geng dia ni. Keadilan adalah pilar utama bagi tegaknya kehidupan manusia. Kesejahteraan suatu bangsa hanya bisa terwujud manakala keadilan ditegakkan dan kezaliman dihapuskan. Simbol-simbol dan identitas apapun, termasuk identitas agama, tidak dapat menjamin kebahagiaan suatu bangsa jika ditegakkan atas dasar sistem tiranik, yakni kezaliman, zulm. Allah menuturkan, ini ayat dia ni, dan Tuhanmu sekali-kali tidak akan membinasakan bangsa-bangsa secara zalim manakala penduduknya berbuat kebaikan. Itu ayat Quran dia. Dia guna ayat ni, dia kata ayat ni membuktikan Allah tidak akan mengazab satu kaum selama mereka berbuat kebaikan. Dengan hujah ni, dia kata Kristian asal dia baik, masuk syurga. Yahudi ke asal dia baik, masuk syurga. Kita jangan kata orang salah, sebab dia pun baik juga. Berapa ramai orang Islam zalim daripada mereka. Takkan nak kata hak ni masuk neraka, hak tu masuk syurga. Itu argumen dia. Ada hujah, ada ayat Quran, tapi ditafsirkan mengikut kefahaman mereka. Kita kata ayat Quran tu betul, cara penghujahan tu salah. Cara penghujahan tu salah. Baik, muka surat 237. Para penyeru berargumen dengan ayat tersebut bahawa perbuatan syirik dan kufur tidak mendatangkan azab. Dia gigit tu. Jadi Allah ni dia azab bukan sebab orang tu kufur, bukan sebab orang tu syirik, sebab orang tu zalim, jahat. Dia ubah penafsir. Ada Quran, ayat Quran akan jawab dia orang balik banyak. Kita bagi syubhah dia je dulu. Tapi kalau kita tak belajar, mari pada seorang
kepala otak pluralisme cakap depan kita macam saya sebut mula-mula tadi, tergugak juga kita. Yalah, penuh ayat Quran kita pula jenis kalau dengar ayat Quran waqaf. Orang Sayyidina Umar radhiyallahu anhu adalah orang yang bila dengar ayat Quran berhenti, tak kata apa. Kalau betul Quran kata sami'na wa ata'na. Kawan ni bawa ayat Quran, kita pun terkedu, tak boleh nak kata pasal ayat Quran. Sami'na wa ata'na juga. Ayat Quran tu betul. Cara penghujahan mereka tu syubhah. Kita akan jawab lagi. Jadi dia kata Allah Ta'ala tak azab sebab syirik dan kufur. Yang mendatangkan azab adalah tidak menegakkan keadilan di antara manusia. Simbol dan identitas apapun termasuk agama tidak menjamin kebahagiaan atas umat manusia jika ternyata umat tersebut berdiri atas peraturan yang zalim, kata mereka. Berdasarkan hal itu mereka menyatakan bahawa tegaknya keadilan merupakan tujuan seluruh agama. Agama itu sekadar jalan untuk mencapai keadilan. Ketika keadilan terrealisasi pada suatu agama, apapun agamanya, maka agama tersebut telah merealisasikan tujuan yang diinginkan dan agama tersebut adalah benar. Itu syubhah. Jadi kalau selama agama tu mengajak kepada keadilan dan boleh guna agama tu untuk tegakkan adilan, maka agama tu adalah agama yang benar. Ini syubhat mereka. Jahat. Memang jahat. Bukan jahat, bahaya. Memang bahaya. Okey. Kerana itu, tidak hairan jika mereka menganggap kritik terhadap akidah syirik adalah kebodohan. Pada dia, kita cerita bab syirik ni benda tak cerdik. Sebab kritikan itu hanya tertuju kepada pakaian yang dipakai, bukan pada esensi dari memakai baju. Kalau kita duk kritik, tujuan sebenarnya keadilan. Kalau duk kritik-kritik, itu bukan tujuan. Kita hanya kritik luaran, bukannya pada inti sebenar. Jika diperhatikan, maka hujah mereka dengan ayat yang dimaksudkan di atas dua mukaddimah. Pertama, tujuan yang hendak dicapai oleh semua agama adalah keadilan. Itu hujah mereka. Yang kedua, semua agama ni hanya jalan saja. Selama agama boleh, mana-mana agama boleh sampai kepada tujuan tersebut, adalah agama tu benar. Kesimpulannya, akhir sekali dia kata, semua agama adalah betul. Jam. Okay? Jam. Kemudian dia buat marilah prinsip-prinsip agama, toleransi lah, rahmat lah, adil, hikmat, maslahat, persamaan kemanusiaan, kebebasan. Kemudian prinsip-prinsip ini disifati dengan dua sifat penting, qat'iyat, kulliyat. Itu cerita panjang dah tu, saya mana nak faham. Kalau tidak, tak faham juga nanti. Bukan tak faham, kita nak ambil inti dia. Kita tahu tapi bahas panjang nanti. Dari prinsip, muka surat 240. Dari prinsip-prinsip umum yang mereka tetapkan itu kemudian lahir sejumlah kesimpulan yang berbahaya. Setelah daripada mereka bahas, lahir kesimpulan yang berbahaya. Kesimpulan dia apa tadi? Tidak ada hukum. Bahaya pertama, tidak ada hukum Allah yang sifatnya tafsil, melainkan hanya umum. Hukum Allah ni sebenarnya umum. Oleh kerana keadilan, apa jua bentuk keadilan adalah baik. Tak perlu kita spesifik hanya Islam je betul. Kalau keadilan tu semua orang boleh capai, maka jalannya umum. Ini bahaya. Jadi akhirnya tidak wujud siratal mustaqim tu. Semua sirat boleh pergi. Tak ada satu je. Dia hanya, bahaya dia bila berfikiran begitu, dia membuka semua agama ni adalah jalan menuju keadilan. Akhir sekali, hukum Allah tu bukan bersifat spesifik. Sebaliknya, universal, terbuka, umum.
sehingga boleh buat apa saja hukum. Ada baca-baca, sehingga akhirnya boleh buat apa saja hukum, tak perlu guna hukum Allah selama keadilan boleh tertegak. Sampai peringkat hukum hudud pun, kalau kita rasa tak adil, kita boleh guna hukum lain selama capai kepada keadilan, sebab dia bersifat umum. Ini sudah panggil melawan hukum Allah. Okey. Sebab tu muka surat 241, artinya mereka menganggap bahawa Allah telah meletakkan prinsip-prinsip umum yang komprehensif yang mereka sebut sebagai maqasid syariah di sisi mereka. Adapun hukum-hukum partikular, yakni tafsili, hukum-hukum detail seperti hukum hudud, potong tangan, rejam dan lain-lain, maka hakikatnya hukum tersebut bukanlah hukum Allah. Hukum Allah tu untuk tegak keadilan sahaja. Ini adalah hujah mereka yang sesat. Okey. Mereka mengklaim, ke bawah sikit lagi ni, bahawa hukum-hukum detail semisal itu hanya berlaku pada era Nabi Muhammad. Maknanya Allah nak keadilan, hukum hudud, potong tangan, rejam, itu semua kerana zaman tu begitu hukum dia. Zaman kita keadilan tak perlu guna tu, kita boleh guna hukum lain. Ini kesesatan. Sesat, bahaya. Tapi ayat dia, jangan guna konsep keadilan. Syubhah. Allahu Akbar. Sehingga dia kata, bawah nota kaki hujung sekali, muka surat yang sama 241, jika tujuan, adapun saat ini maka situasi dan keadaannya berbeza, terlebih lagi perbezaan bangsa selain Arab seperti Indonesia, maka hukum-hukum tersebut tidak lagi relevan untuk mereka. Dia kata tak pakar dah, hukum hudud tak relevan. Inti dari hukum hudud adalah untuk menegakkan keadilan dan menghilangkan kezaliman. Jika tujuan tersebut boleh dicapai dengan jalan lain, maka itu sah. Kerana itu, tengok, orang Indonesia, buku ni orang Indonesia kan, dan hak penjuru pluralisme Indonesia, dia kata kerana itu orang-orang Indonesia seharusnya membuat hukum-hukum dan sanksi-sanksi yang sesuai dengan Muslim Indonesia. Jangan. Ini kegilaan yang pertama, bahaya yang pertama. Bahaya dia yang kedua. Setelah mereka kata keadilan tu, ayat Quran ni bawa keadilan, setelah mereka bina prinsip keadilan, dan akhirnya keadilan tu yang jadi utama, nas Quran duduk bawah dah. Faham? Ini bahaya yang kedua. Bahaya kedua, pengutamaan maslahat dibanding nas. Maknanya, marilah ayat Quran, selama benda tu dia tak nampak adil, Quran tak pakai. Zalimlah hukum ni, koluklah, menganiaya, kita tak pakai. Kita nak adil. Akhirnya mereka mengutamakan apa yang mereka sangka adil, walaupun bertentangan dengan nas, dan mereka tolak nas ke tepi. Ini bahaya kerana prinsip yang mereka bina sendiri. Dahsyat. Efeknya, kesan daripada pemikiran macam ni adalah bolehnya memansukhkan atau mengkhususkan nas dengan maslahat. Oleh kerana itu mereka kata apa? Jika syariat bertentangan dengan maslahat umat manusia, maka maslahatlah yang dikedepankan dan syariat harus disingkirkan. Maslahat tu duduk depan. Sebagaimana perkataan sebahagian mereka, penulis kita kata tadi, sebagaimana perkataan sebahagian mereka mengimani teks sebagai wahyu progresif sehingga tidak menjadi ideologis,
dan dijadikan alat justifikasi kekuasaan politik apabila terdapat pertentangan antara teks dengan problem kemanusiaan, maka dengan sendirinya teks tidak dapat digunakan. Mereka tolak nas kerana nak capai maslahat yang mereka sangka. Mereka bina prinsip. Kita macam mana? Tak, itu tak boleh. Nas mesti duduk di atas. Nas yang memandu kita, bukan otak kita ni. Kita fikir gini, nas kata macam ni. Tak, maslahat dulu. Nas kedua. Itu nama dia menolak nas dan menuhankan hawa nafsu. Bahaya pemikiran mereka. Bahaya ketiga, berdasarkan hujah yang kita faham juga tadi, mereka kata bererti syariat Islam, muka surat 243, bererti syariat Islam tidak relevan untuk setiap waktu dan tempat. Kalau gitulah kata bahaya tu. Apa dia bahaya? Bererti syariat Islam tu tak relevan lah untuk setiap waktu dan tempat. Sebab tu dia kata syariat Islam ni relevan untuk zaman Nabi Muhammad je. Zaman kita ni asal adil. Yang tu siapa kadang-kadang LGBT pun jadi boleh tu. Tu. Okey? Baik. Maka di sisi ini mereka membatalkan apa yang ditetapkan dan disepakati oleh para ulama Islam, bahawa syariat Islam dalam erti hukum-hukum yang detail itu relevan untuk setiap tempat dan waktu. Itu hak kita, keimanan kita, Islam ni setiap tempat dan setiap waktu. Okey? Terkait hal ini, kami akan menyebutkan penjelasan epik. Penjelasan epik. Dia tulis apik di sini. Indonesia ni sebut. Bahasa Indonesia. Penjelasan epik. Hebatlah. Oleh Dr. Salah As-Sawi dalam Yas'alunaka 'anis syariah, dalam bab relevansi syariat. Terjemah dia memang relevan lah syariat ni pada setiap masa dan tempat. Okey. Syekh ni dia bawa beberapa sudut membantah syubhat. Yang mana syubhat tu apa? Syubhat yang kata Islam ni tak relevan, syariat Islam tak relevan di zaman ni. Dia relevan zaman Nabi Muhammad je. Macam mana kita nak jawab? Syekh Salah As-Sawi dia jawab dalam beberapa sisi. Muka surat 245. Saya cepat-cepat skip kan. Sisi pertama. Ini sisi pertama untuk jawab syubhat yang bahaya yang ketiga. Bahaya yang ketiga apa? Syariat tidak relevan. Okey. Macam mana nak jawab? Beberapa sisi. Sisi yang untuk menjawab bahaya yang ketiga. Pertama, kaum muslimin telah ijma', sepakat, ijma' telah berlaku bahawa syariat Islam relevan untuk sepanjang zaman. Kalau dia kata tidak relevan, dia telah menyalahi ijma'. Nombor 1, 245. Nombor 2, ke surat 246 pula. Allah telah mewajibkan berhukum dengan syariatnya dan memperingatkan dari sikap meninggalkan syariat tersebut atau berhukum dengan selainnya. Okay? Jadi nas-nas itu mewajibkan, ayat Quran kata, bahasa ayat Quran kata, nas-nas itu mewajibkan berhukum dengan syariat Islam serta menafikan iman dari orang yang menyelisihinya, dan syariat tersebut tidak mansukh sebab nasakh tidak terjadi kecuali di zaman Nabi. Faham tak ni? Faham? Tak faham? Jawapan yang kedua pada bahaya yang ketiga. Ingat sekali lagi, isu dia apa? Relevan.
Hujah pertama nak tolak bab relevan ni, ijma' ulama telah kata Islam relevan sepanjang zaman. Yang kedua, ayat Quran telah mewajibkan kita berhukum dengan syariat. Quran mewajibkan kita berhukum dengan syariat. Oleh kerana waktu Nabi mati, tidak ada pun ayat yang memansuhkan ayat tersebut, maka ayat ni kekal relevan sampai akhir zaman. Yang kamu kata syariat ni hanya terpakai zaman Nabi, berarti seolah-olah dia telah termansuh. Sedangkan mansuh ni hanya boleh berlaku zaman Nabi. Nabi mati tak ada apa ayat mansuh. Kalau ayat rejam, ayat Quran dimansuhkan bacaan, hukumnya tidak. Berlaku bila? Zaman Nabi. Boleh tak lepas Nabi wafat kita kata ayat ni mansuh? Zaman Nabi tak berlaku pun macam mana? Mu tahu. Betul tak? Jadi oleh kerana tu kita tolak dengan sudut yang kedua. Yang kamu kata tu seakan hukumnya seperti hukum nasakh mansuh, tapi dia tak berlaku zaman Nabi, maka dakwaan kamu tak betul. Okey, sisi yang ketiga. Perbuatan hukum-hukum partikular ni terperinci dari kaum muslimin, yang hukum-hukum tersebut akan selalu berubah sesuai dengan pembuatan hukum-hukum terperinci dari kaum muslimin, yang hukum-hukum tersebut akan selalu berubah sesuai dengan berubahnya waktu dan keadaan, sebagaimana yang mereka dakwa merupakan bentuk pembebanan terhadap mereka yang mereka sendiri tidak mampu melakukannya. Maksudnya yang ketiga ni, kalau mu kata Islam tidak relevan, yang mana relevan? Dia kena buat sesuatu hukum yang mana dia kena kata benda tu relevan, tapi benda tu agak membebankan dan boleh kata mustahil lah. Boleh kata mustahil lah. Relevan. Kalau relevan untuk dia kata Indonesia, masa dia pemerintah, orang lain perintah, orang lain tukar pula. Orang tu perintah, orang lain tukar pula. Takkan ada satu bentuk yang betul-betul relevan untuk semua, melainkan syariat Allah saja. Okey? Sisi yang keempat, nak jawab lah ke mana lagi? Dia kata tak relevan. Kalau kita kata tak relevan, mana ni? Mana hak relevan mana? Hak relevan, dia kata relevan tu pun tak relevan. Betul tak? Sisi yang keempat, sebahagian syariat ada yang sifatnya tetap dan absolut, iaitu qat'iyat dan perkara-perkara ijma', dan ada pula yang berubah-ubah. Relevan tak relevan, kita tak tolak setiap ni. Pasal apa? Pasal dalam agama ni ada benda yang boleh berubah dan ada benda yang tidak boleh berubah. Jadi Allah Azza wa Jalla bukan kata semua benda kita boleh ubah. Ada benda yang Allah Ta'ala bagi, tapi ada benda yang memang tak akan berubah sampai akhir zaman. Jadi relevan tu tetap ada. Relevan tu tetap ada. Kerana dalam Islam adanya hukum zanniyat dan adanya hukum ijtihad. So ijtihad ni lah yang merelevankan untuk setiap zaman. Benda yang belum lagi berlaku zaman Nabi, ijtihad. Tapi pakai nas-nas yang ada, sama ada nak guna qiyas, ataupun kalau tak ada qiyas, mereka berijtihad yang paling hampir. Sisi yang kelima. Sisi yang kelima, kita nak jawab hak tak relevan lagi. Panjang jawab tak relevan ni. Dia kata syariat tak relevan. Seolah-olah semua agama dalam syariat tu tak relevan. Dan seolah-olah semua urusan manusia ni berubah. Tak. Kita kata yang tetap macam kita poin yang keempat tadilah. Yang berubah. Yang tak berubah kena tetap. Jadi ada dalam agama ni, ada dalam urusan manusia yang memang tak berubah. Daripada zaman Nabi sampai akhirat, begitulah sifat manusia. Ada yang berubah. Dari sudut hukum,
dah. Orang lelaki dengan perempuan. Taklah hujung mana pun. Kalau tak berdua-duaan antara lelaki dan perempuan. Jadi tak berubah benda ni. So, dalam Islam, bila hudud Allah Ta'ala letak hukum bagi zina ni begini-begini. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala tahu benda ni tak akan berubah sampai akhir zaman. Sifat manusia begitu. Tak ada satu zaman kita kata kita kena bagi pendidikan pada manusia agar dia tak buat seks secara bahaya. Sembang ya. Sembang ya. Dia yang sehebat-hebat pendidikan seks di barat hancur lebu. Jadi ada benda tak berubah. Dalam urusan manusia ada benda-benda yang sepanjang zaman relevan. Sampai Allah Ta'ala letakkan, walaupun hukum tu berlaku zaman Nabi, tapi urusan manusia dalam perkara tersebut tetap berlaku sampai kiamat. Jadi ada benda-benda yang Allah Ta'ala dah tetap, tak boleh kata. Jadi syariat tu memang terpakai. Dia yang kata tak relevan, kita kata relevan. Itu hujah dia. Jawapan sisi yang kelima. Muka surat yang ke-250. Sisi yang ke-6. Fakta sejarah telah membuktikan bahawa penerapan syariat membawa kejayaan dan kemuliaan bagi umat. Dia kata tak relevan. Kita tanya dia balik tadi dalam jawapan yang kedua. Faham mana hak relevannya? Marilah hukum yang kamu kata relevan sangat tu. So kalau tengok kadar jenayah dia agak dia mungkin boleh ambil dari sudut beberapa contoh zaman moden hari ni depan mata dia. Zaman dulu hancur lebu berlaku negara barat tu pun. Okey. Tapi kita kata fakta sejarah telah membuktikan bahawa selama manusia menggunakan pakai syariat Islam, maka syariat itu aman, damai. So yang you kata hanya relevan zaman Nabi, tak relevan zaman selepas daripada Nabi. Abbasiyah. Setelah daripada khalifah Islam, tentera baru di Empire Mughal di India, Empire Andalus di Spain. Tidakkah mereka telah wujud satu tamadun yang hebat menggunakan pakai syariat dan hukum-hukum agama? Yang you kata tak relevan, mari satu bukti contoh. Mana dalam sejarah dunia hukum yang kamu kata boleh diubah-ubah tu menyebabkan tamadun dunia menjadi hebat? Tak ada. Jika umat meninggalkan penerapan syariat, maka mereka akan tertimpa kerendahan dan kehinaan. Sebaliknya, yang kita baca dalam sejarah, orang yang tinggal syariat, mereka lah yang dihinakan. So, hujah kamu tak relevan tu sebenarnya kamu yang tak relevan, bukan syariat tak relevan. Sisi yang ketujuh. Jawapan dia syariat Islam tak relevan. Jawapan dia yang ketujuh. Sesungguhnya syariat Islam tidak perlu kepada syariat lain. Terlebih lagi syariat yang dibuat oleh manusia. Sebab syariat dan prinsip aturannya relevan dalam menghadapi perubahan zaman dan keadaan. So kalau kita perhatikan dalam bentuk syariat Islam, kita tak perlu guna pakai benda-benda yang di luar daripada syariat Islam. Dah ada semua dah. Jadi kamu kata tak relevan tu kok mana? Islam ni tak perlu kepada syariat selain daripada Islam. Okay? Habis. Bahaya yang ketiga. Habis dah bahaya yang ketiga. Bahaya yang keempat. Bahaya keempat kembali kepada poin asal. Relevan tadi, bahaya yang ketiga. Bahaya pertama apa dia? Sudah. Bersifat umum. Keadilan tu bersifat umum, tak terikat dengan syariat. Yang kedua, mereka akan mendahulukan maslahat daripada nas. Dan kita dah jawab benda tu. Yang ketiga,
Mereka, kalau mereka terima bahawa semua agama ni sama, maka syariat kita tak relevan, dan kita kata itu, ataupun mereka akan kata syariat zaman Nabi relevan zaman Nabi, zaman kita tak lagi relevan. Kita dah jawab ada 5 sisi dia. Bahaya kepada pemikiran mereka bahawa agama semua ni sama. Bahaya yang keempat, bahawa semua agama ni, bukan agama sama, semua agama benar selama mereka mengajak kepada keadilan. Itu dia panggil premis yang kita dah bincang pada malam ni. Bahaya yang keempat pemikiran ini, yang mereka kata adil tu hanya terbatas pada urusan duniawi. Jadi kalau dia nak kata, kita mesti mengajak kepada keadilan. Keadilan mana? Keadilan duniawi sahaja, bukan keadilan ukhrawi. Maksud keadilan duniawi dalam urusan dunia. Dalam urusan akhirat banyak lagi benda yang kita nak kena fikir. Kita bukan sekadar nak menyamaratakan semua orang boleh duduk sekali, hukum-hukum tertegak duduk sekali. Kehidupan kita ni akhirat nanti, keadilan yang paling utama. Kalau mau fikir keadilan hak manusia, mana keadilan hak Allah? Allah yang cipta kamu pergi sembah orang lain. Mana adil? Kalau tiba-tiba tak usah kata pada Allah, kata pada makmu, ayahmu, majikanlah konon. Majikan bayar gaji, mu buat kerja ke orang lain. Adil tak? Tak adil. Urusan dunia tak adil, urusan akhirat macam mana? Allah yang cipta kamu dunia, kamu pergi sembah Tuhan selain daripada Allah. Keadilan mana yang kamu pakai? Jadi kita katakan nombor bahaya yang keempat ni, okey. Bahaya keempat, apa yang mereka kata adil tu hanya terbatas maslahat dunia sahaja. Sedangkan kita kena fikir keadilan dunia dan akhirat. Baik. Nombor muka surat 253. Jadi mereka menjadikan maslahat duniawi sebagai tujuan utama. Adapun akidah dan praktik ibadah hanyalah pakaian atau bentuk lahiriah sahaja, bukan agama. Sebagaimana yang dijelaskan sebelum ni, bahawa ia menganggap menilai konyol kepada orang yang mengkritik akidah syirik. Di sini nampak bahawa para penyuruh pluralisme agama telah menyelewengkan konsep yang benar tentang maqasid syariah. Okey, bahaya. Banyak bahaya ni. Kita pergi terus kepada dah jawapan kan? Kita dah jawab ni kan? Bahaya yang keempat ni. Okey. Urusan maslahat tu kita jawab macam tu je lah. Banyak nanti, panjang nak sebut ni. Sedangkan maslahat dalam dunia, maslahat kita dalam syariat, maslahat kita menjaga agama tu salah satu daripada maslahat. Menjaga nyawa, menjaga harta, menjaga maruah, menjaga akal. Nombor satu sekali, menjaga agama. Kalau masalah awak ni, masalah dunia je, tak jaga buat agama. Baik, yang seterusnya, bahaya yang ke mana ni? Bahaya yang ke-6. Bahaya yang ke-6 ialah implikasi yang awak kata bahawa tujuan utama semua agama ni untuk menegakkan adilan. Selama dia adil, maka dia adalah benar kerana telah merealisasikan tujuan ni. Bahaya, hak paling bahaya. Kalau awak kata tujuan agama untuk menegakkan keadilan dan membenteras kezaliman, yang tu geng-geng hak tak fikir ni, dia main ni lah rasuah bentah rasuah, dia tak fikir dah buat agama. Orang seleweng, kau apa dia tak fikir, dia fikir rasuah, kezaliman, rasuah, kezaliman. Agama awak nak tak mana? Geng-geng dia boleh ajak pluralisme agama, kita sama-sama memeteras kezaliman dan sebagainya. Kezaliman dunia je. Hak akhirat awak nak tak mana? Kita dah sebut dah tadi.
Implikasi dia ialah mereka menganggap semua agama benar. Dahsyat tuan-tuan. Kesimpulan berbahaya selanjutnya dari pemikiran mereka adalah pernyataan bahawa semua agama adalah benar selama merealisasikan prinsip-prinsip umum dari kemaslahatan duniawi. Dia tengok ustaz jaga panjang, dia kutuk rapat habis-habis. Seolah-olah akidah pada mereka tak ada nilai. Betul? Tak ada nilai. Akidah pada mereka tak ada nilai. Dia hanya nilai maslahat dunia. Bahaya demo ni. Kita pun rasa tak terperasan pula kita. Tapi kita bimbang adanya unsur-unsur yang begitu masuk. Kerana sebab tu dia, bila kita kata nak perjuangkan agama, dia main isu ekstremis agama. Jangan cerita bab agama, jangan cerita pada bangsa, jangan cerita pasal rakyat. Kita cerita pasal keadilan saja. Semua agama tu sama. Sebab tu akhirnya bibit-bibit pluralisme itu makin lama makin subur. Sebab ini syubhah yang mereka bawa sebenarnya. Ada dalam buku pun, dalam kitab-kitab mereka. Semoga Allah Ta'ala jaga kita semua daripada bahaya ni. Anak cucu kita lah. Dan juga orang-orang yang tak tahu. Jarum-jarum ini sedang menusuk dalam pemikiran dan akidah mereka. Dia ada aim, maslahat. Dan syubhat ni memang gitu. Semua orang nak adil. Tapi apakah itu maksud utama Tuhan nak daripada kita? Kan saya kata je, jawapan yang kita sebut mula-mula, syubhat keadilan, jawapan kita ialah agama bukan tujuannya menjaga keadilan semata-mata. Dia bukan nombor satu. Dia ada dalam kerangka syariat. Tapi yang nombor satunya ialah menjaga tauhid. Itu agama. Itulah agama. Baik, itu kesimpulan bahaya. Hal tersebut boleh disanggah dan mereka kerana premis inilah mereka guna ayat Quran, wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Dia kata ni memang disokong oleh ayat Quran. Selama dia ni mengajak kepada kebaikan, maka dia adalah agama yang benar. Kerana Allah tidak akan mengazab satu kaum selama mereka berbuat kebaikan. Dalilnya surah Hud ayat 117. Itu kata mereka. Jawab dia macam mana jawab dia? Jawab dia sebut beberapa sisi. Ni bahaya yang keenam dah ni. Jawapan dia pula ada kena dia dicerakinkan. Dia kena dicerakinkan lah bahasa itu. Kena di poin-poin diperincikan. Satu. Baik. Sisi pertama, jawapan terhadap semua agama benar. Dan jawapan terhadap ayat Quran yang mereka kutip. Jawapan pertama, dia guna ayat Quran tu kan. Kita kata apa hak dia bawa tu tak ada pun dalam tafsir. Hak dia kata tu tak ada pun dalam tafsir. Kalau mana ada, mereka kutip daripada tafsir Ar-Razi. Kalau ada, mereka kutip dalam tafsir Ar-Razi. Apa dia kata? Ar-Razi kata, Tuhan tidak membinasakan penduduk suatu negeri hanya semata-mata kerana mereka musyrik, sepanjang mereka bekerjasama untuk kebaikan. Pendeknya, murka Tuhan tidak diturunkan hanya semata-mata kerana penduduknya musyrik, akan tetapi murka itu turun apabila mereka melakukan keburukan, menyakiti dan berbuat zalim. Dia kata ayat ni menunjukkan Allah Ta'ala tak azab hanya semata-mata syirik. Sebaliknya, Allah mengazab mereka kerana mereka berbuat zalim dan keburuklah, menyakiti dan berbuat zalim. Okay. Boleh faham tak? Poin ni sendiri boleh dijawab. Okay. Kalau kita perhatikan tafsir-tafsir lain,
Pendapat pertama menyatakan bahawa Allah tidak akan membinasakan suatu negeri secara zalim kerana sebab syirik, sedangkan penduduknya berbuat kebaikan. Maksudnya, dia tidak berbuat kerosakan, zalim dan menyakiti dalam bermuamalah. Ini menunjukkan bahawa Allah tidak akan menurunkan azabnya kecuali syirik terkumpul bersama dengan kerosakan dan kezaliman. Bila kata ulama tafsir kata, ayat ni ada dua pendapat. Pendapat pertama, bila kaum ni buat syirik, Allah tak akan azab dengan sebab syirik saja, tapi Allah biarkan mereka melakukan kezaliman sehingga akhirnya mereka diazab. Tapi demo faham, Allah tak akan azab kalau selama buat baik. Mereka hilangkan identiti syirik. Syirik tu tak pernah ada ulama tafsir faham seperti mana mereka faham. Itu poin pertama. Pendapat yang kedua dalam masalah ni, menyatakan bahawa makna ayat adalah pembinasaan suatu negeri yang penduduknya adalah orang yang berbuat baik merupakan bentuk kezaliman, dan Allah maha suci dari perbuatan zalim. Lebih kurang makna pertama jugalah. Tapi nak sebutnya, Allah Ta'ala nak sebut bahawa Allah tak zalim. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bizulmin wa ahluha muslihun. Ayat itu menunjukkan Allah yang tidak zalim. Bukan Allah membenarkan, bukan bermaksud mereka boleh memilih mana-mana agama. Tak ada pun dalam tafsir menyebut ayat ni dalam konteks selama mana agama kamu baik, Tuhan tak azab. Tak. Ayat ni maksudnya Allah tidak akan mengazab kamu selama kamu buat baik. Tu. Bukan membenarkan. Macam konsep lakum dinukum waliyadin lah, tuan-tuan. Kalau kita faham konteks betul, lakum dinukum waliyadin adalah berlepas diri daripada kekufuran. Mana aku tak akan buat apa yang kamu buat, kamu tak akan buat apa yang aku buat. Tapi dalam konteks mereka, lakum dinukum waliyadin, mana tak apalah, kita sama-sama buat, mu agamamu, aku tetap dengan agama aku. Tapi kita sama-sama buat. Mana ada tafsir lagu tunya? Faham tak? Jadi mereka guna ayat ni pada tafsiran yang tidak dibawa oleh ulama tafsir. Ayat ni tak ada seorang pun ulama tafsir mentafsirkan wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bizulmin wa ahluha muslihun. Allah tidak akan mengazab satu kaum selama mereka berbuat baik, berarti agama mana pun Tuhan tak akan azab. Tak ada ulama tafsir sebut lagu tu. Ini menunjukkan bahawa ayat ni bermaksud nak puji Allah bahawa Allah tidak akan menzalimi hamba-hambanya. Okey. Dan kita akan nyatakan bukti. Ada kaum yang Allah Ta'ala biarkan mereka bergelumang dengan dosa-dosa. Makna syirik ada, dibiarkan sampai bergabung dengan dosa-dosa lain, dibinasakan dengan seberat-berat azab. Tapi ada juga kaum yang dibinasakan hanya kerana syirik. Allah Ta'ala sebut dia tak ada dosa lain, tapi syirik tetap diazab oleh Allah. Jadi pada mereka, orang kafir, orang pluralisme, dia kata tak ada. Semua dalil Quran menunjukkan mereka diazab disebabkan kezaliman dan kejahatan. Kita kata tak, bukan lagu tu. Yang kita ada ayat-ayat Quran, bukti yang banyak menunjukkan hanya sebab syirik Allah boleh mengazab. Allah boleh azab manusia. Ada je banyak je orang baik tapi syirik, kesudahan mereka tetap di neraka. Siapa dia contoh? Saya bagi contoh sebab takut hilang poin. Apa dia? Nabi Nuh dia ada, Allah Ta'ala cerita mereka hanya sembah berhala, kan? Kaum Sabak makmur. Allah Ta'ala tak sebut mereka buat zalim, mereka makmur. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Tapi hanya sebab kesyirikan akhirnya mereka binasa. Kan? Dia tak ada buat zalim. Kalau nabi-nabi kaum Hud,
Kaum Ad, memang ada. Kaum Madian, tipu timbangan, bunuh Nabi. Apa lagi? Ada kezaliman, tapi ada juga dalam Quran menunjukkan satu kaum yang tak ada kezaliman kecuali syirik ya. Kaum Sabak, kaum yang makmur. Tapi akhirnya binasa. Sebab apa? Sebab kesyirikan. Satu lagi, individu. Orang baik, tapi tetap diazab kerana syirik. Siapa? Pakcik Nabi, Abu Talib. Abu Talib baik, jangan baik tuan-tuan. Tapi Nabi menangis. Siapa pun ikat Nabi menangis. Nabi sedih kerana dia meninggal dari kesyirikan. Kalau kamu nak guna ayat tu, apa Nabi tak faham ke ayat ni seperti mana kamu faham? Apa kesalahan Abu Talib? Tak ada. Dia defend Nabi kot. Tapi kesalahan dia sebab syirik kepada Allah. Kalau kamu kata asal dia baik, Allah Ta'ala tak akan azab, kenapa Nabi sedih? Apa tak? Ini hujah, jawab kepada mereka. Tapi kalau dibiarkan mereka ni merosakkan pemikiran orang, habis jam. Tapi siapa yang nak jawab benda-benda isu-isu begini dalam masyarakat? Tak ada orang. Orang duk berbicara tentang benda-benda lain, syubhat-syubhat dibiarkan. Penyokong-penyokong pluralisme menyebarkan syubhat-syubhat mereka dalam halus. Semoga Allah Ta'ala jagalah kita semua, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, poin yang kedua, Ar-Razi sendiri pun tak bermaksud apa kamu maksud. Poin muka surat 261. Ar-Razi pun waktu kata tu, dia tak maksud hak mu faham tu. Dia guna perkataan Ar-Razi untuk justify dia punya syubhat. Kita kata pertama, konteks ayat tu tak sama mu kata. Yang kedua, Ar-Razi sendiri pun tak bermaksud seperti mana yang kamu faham tu. Pada pernyataannya, muka surat 261, Ar-Razi sedang berbicara bahawa azab yang diturunkan tidaklah semata-mata kerana syirik. Itu poin Ar-Razi. Bukan makna tak ada syirik. Ar-Razi bermaksud tidak semata-mata syirik. Yang kamu ni buang terus bab syirik, ambil zalim saja ni, apa hal? Ar-Razi pun tak kata apa mu kata ni. Ni mereka hanya sebenarnya menunggang kata-kata untuk membenarkan apa yang mereka imani. Allahu Akbar. Kalaulah apa yang mereka kata semua baiknya, lantas bagaimana lagi dengan kesalahan syirik yang membatalkan agama? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, perhatikan dalam kisah pemilik dua kebun. Apa kesalahan dia? Tak ada. Kebun, harta banyak, anak pun zuriat ramai, tapi Allah binasakan kebun dia. Apa kesalahan dia? Syirik. Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi. Allah Taala kata, dia masuk ke kebun dia dalam keadaan dia menzalimi diri mereka sendiri. Apa zalimnya? Zalim yang disebut ialah syirik. Bahkan kalau kita faham dengan ayat Quran kita lah, inna syirka la zulmun azim. Kesyirikan tu sebenarnya kezaliman yang paling besar. Cukup dengan satu tu sudah cukup untuk Allah azab. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Okay. Nabi Syuaib, memang adalah cerita bab Nabi Syuaib, cerita Nabi Saleh, mereka nak bunuh Nabi Saleh, betul ada. Okay. Tapi bukanlah bermakna semua orang tu bila nak kena contoh Nabi Lut, betul dia syirik dan dia buat homo, ada. Okay. Jadi ada dalam Quran Allah Ta'ala cerita mereka yang syirik dan bersama kesyirikan ada dosa-dosa lain, maka mereka ni akan bertimpa-timpa lagi azab ke atasnya. Jadi tak sama antara orang syirik yang baik dengan orang syirik yang jahat. Allah tu kan maha adil.
Kalau orang ni baik di dunia, tapi dia buat syirik, maka syirik dia adalah kezaliman. Tapi dia tidak akan diazab seperti mana orang yang syirik tapi buat jahat. Itu antara keadilan Allah. Tapi apakah dalam keadaan kebaikan dan keadilan dia tanpa syirik boleh menyelamatkan dia dari azab? Tak boleh. Dia tak boleh keluar daripada api neraka. Pasal dia tidak memiliki tauhid. Jadi keadilan yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran ni menyatakan ada orang diazab semata-mata kerana syirik dan ada orang diazab kerana syirik dan dosa-dosa tambahan selepas syirik. Dan azabnya tak sama. Orang yang syirik semata-mata macam kawan tadi. Orang cerita Ashabul Kahfi, kebun dia je hancur. Kebun lain tak disebut sebagai hancur, kebun dia je. Tapi kaum Nabi Lut, tu dia angkat bumi ni balik atas hempak sampai hancur lebur, terperosok dalam perut, tersembam dalam perut bumi. Maknanya syirik dengan zalim dan syirik tanpa jahat ni beza. Ar-Razi bila sebut tu, dia sebut batu, bukan maknanya Ar-Razi bermaksud Allah mengazab kaum ni hanya sebab kezaliman. Tak. Dia dah faham lagu tu. Pelik. Bukan pelik lah, tapi memang gitulah dia ni. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. 10:30 dah kita ni. Tadi dia cari nak parking ni, tak berhenti tak jumpa lagi ni. Mana dah. Baik, 277. Okey, 277, muka surat 277. Sebagaimana yang saya sebut di awal tadi. Allah telah menghukumi tadi atas tu. Tidak diragukan bahawa akhlak yang baik, tertegaknya keadilan serta terpenuhi maslahat dunia adalah termasuk tujuan agama yang mulia. Namun untuk merealisasikan hal itu tidak dengan mengorbankan tujuan utama dari agama ini, iaitulah mentauhidkan Allah. Itu tujuan utama. Allah telah menghukumi sejumlah kaum terdahulu dengan kekafiran yang berkonsekuensi kekal di neraka hanya kerana penyimpangan mereka dalam memenuhi hak Allah dalam beribadah, iaitu jatuh pada kesyirikan. Dan Allah tidak menyebutkan penyimpangan lainnya dalam urusan dunia. Contoh, Ratu Balqis. Tak ada. Allah Ta'ala tak sebut. Cerita Hud pergi tak sebut apa. Melainkan dosa mereka ialah menyembah matahari. Itu ya dosa dia. Tak ada kata Balqis ni raja yang zalim. Tak kan. Adil. Tapi masalah dia ialah mensyirikkan Allah. So, ini maksud utama agama. Bukan keadilan semata-mata. Yang kedua, kaum Nasrani. Orang Nasrani kan baik. Ada je dalam Quran apa sebut. Mereka ni ada yang baik. Tapi kebaikan mereka, selama mereka mensyirikkan Allah, Allah tetap akan azab. Yang seterusnya, Abu Talib, sebagaimana saya sebut tadi, ke surat 281. Abdullah bin Jud'an, orang yang baik zaman jahiliyah dia. Tapi tetap mana dia? Bahkan dia kata rumah Abdullah bin Jud'an merupakan tempat terselenggaranya rekonsiliasi, hilful fudul. Maknanya tempat orang mencapai keadilan. Kalau ada masalah, orang mari rumah dia, tempat dia untuk buat perjanjian damai. Maknanya dia ni orang yang menegakkan keadilan.
Bahkan Abdullah, muka surat 285, Abdullah bin Jud'an memerdekakan Syuaib bin Sinan. Banyak kebaikan dia sangat. Okey. Memberi makan, Abdullah bin Jud'an bagi makan macam-macam. Meskipun, muka surat 286. Meskipun Abdullah bin Jud'an, orang baik ni, disebutkan muka surat 285, undur bawah sekali, disebutkan bahawa dahulu Abdullah bin Jud'an memberi makan dengan kurma dan memberi minum dengan susu, sampai-sampai ia pernah mengutus 2,000 ekor unta membawa gandum, madu, lemak ke negeri Syam. Ia juga memerintahkan seseorang di setiap malamnya dari belakang Kaabah untuk menyeru, kemarilah ke nampan hidangan Ibnu Jud'an. Orang panggil, jamu makan, bagi makan 2,000 ekor unta penuh dengan bandung, madu, lemak. Meskipun Abdullah bin Jud'an sedemikian mulia dan dermawan, namun ternyata semua itu tidak bermanfaat baginya kerana dia mati dalam keadaan musyrik. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, ya Rasulullah, Ibnu Jud'an kana fil jahiliyah yasilur rahim wa yut'imul miskin, fahal dhaka nafi'uhu? Qala la yanfa'uh, innahu lam yaqul yawman rabbighfirli khati'ati yawmaddin. Hadis riwayat Imam Muslim. Kata Aisyah, ya Rasulullah, dulu Ibnu Jud'an ni masa jahiliyah suka silaturrahim, bagi makan orang miskin. Apakah hal itu bermanfaat untuknya? Nabi kata tidak. Sebegitu hebat kedermawanan Ibnu Jud'an, bahkan di rumah dialah tercapai perjanjian damai zaman jahiliyah. Keadilan tertegak dengan tepat dia. Tapi Nabi kata tidak akan bermanfaat untuknya amalan baik dia, kerana dia tidak pernah pun satu hari dalam hidup menyeru Tuhan, Rabbighfirli khati'ati yaumaddin. Ni Amru bin Luhai al-Khuzai, orang yang bawa berhala, orang baik juga zaman jahiliah, tapi kesudahannya begitulah tuan-tuan. Jadi kita nak kata dalam Quran ada yang Allah Ta'ala sebut orang yang masuk neraka hanya sebab syirik. Bukan semuanya bak zalim. Hatim At-Ta'i, bacalah dalam sejarah muka surat 290. Hatim At-Ta'i banyak. Okey. Jadi kita berhenti setakat muka surat 291 insya-Allah. Hujah mereka lagi, dia kata agama para nabi ni sama. Jadi kita boleh gunalah mana-mana agama. Jam lah pula. So kita sambung tu pada kelas yang akan datang. Semoga Allah Ta'ala jaga kita dalam syubhat agama. Kena ingat sekali lagi, saya tegaskan, dan inilah mesej yang dibawa oleh Quran, dan inilah mesej yang baru ni Syekh Mahir datang untuk kita semua kembali kepada tauhid. Maksud utama agama adalah mentauhidkan Allah, bukan nak kerana keadilan. Keadilan termasuk dalam syariat, tapi maksud yang paling agung dalam agama adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Ta'ala jaga kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.